Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hendaklah bagi yang dirinya menjaga berkata-kata ketika khatib membaca khutbah. Kerana demikian itu akan menghilangkan makna Jumat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta lis-sahibi wal imam yaum al-jum'ah fa'ansit faqaddabahu." Rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Astagfirullah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذير بين يدي عذاب الساعة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba Allah, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar takwanya. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar takwanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 22 Zulkaidah tahun 1442. Insya-Allah dalam seminggu lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Bulan ibadah korban. Bulan kita memperingati peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh itu pada hari ini khutbah yang akan disampaikan ialah bertajuk keteguhan Nabi Ibrahim dalam mendakwah, dalam melaksanakan dakwah. Unsur terpenting dalam proses penyucian jiwa adalah dengan menegakkan tauhidullah, yakni mengasahkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka tauhid ini akan mempengaruhi seluruh unsur yang lain, sama ada pada dirinya sendiri ataupun dalam aspek ibadah, ekonomi, politik, semuanya akan menjadi perkara yang cantik, elok, kerana akidahnya adalah akidah yang salim, akidah yang elok. Maka atas dasar itulah semua nabi-nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat gigih dan teguh dalam menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, baginda berdakwah kepada bapaknya yang bernama Azar. Al-Hafiz Ibnu Katsir menyatakan bahawa penduduk negeri haram semuanya adalah musyrik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. Lalu Allah tugaskan Nabi Ibrahim untuk menghapuskan syirik dan juga kebatilan ini. Akhirnya Nabi Ibrahim dilantik sebagai nabi dan
juga sebagai Khalilullah, ini kekasih Allah. Peringkat awal dalam usaha dakwah ini, Nabi Ibrahim telah berdakwah kepada bapaknya sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Surah Maryam ayat 42. Iz, ingatlah. Dalam bahasa Arab bila kita jumpa perkataan iz, maksudnya wazkur, ingatlah. Berarti kita diminta supaya ingat amaran Allah, ingat dosa, ingat akan azab. Dalam masa yang sama Allah bawa cerita supaya kita ingat. Ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dengan kata-kata yang cukup lunak, baik. Ya abati, wahai bapa kesayanganku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Kenapa ayah pergi sembah benda yang tidak boleh mendengar, benda yang tidak boleh melihat dan tidak dapat menolong kamu walaupun sedikit pun? Ungkapan yang sangat lunak, ucapan yang baik untuk menjelaskan kebatilan syirik yang sedang dilakukan oleh anaknya. Namun begitu, ayahnya dengan lantang menolak dakwah Nabi Ibrahim AS. Walaupun ayahnya menolak, namun Nabi Ibrahim tidak lemah semangat serta tidak hilang semangat dan kasih sayang terhadap ayahnya, namun terus berdoa agar Allah mengampunkan bapaknya walaupun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim ke atas bapaknya dibuat melainkan kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya. Apabila ternyata kepadanya bahawa ayahnya adalah musuh bagi Allah, maka ia pun berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang lembut hati lagi penyabar. Kemudian dalam usaha yang lain, Nabi Ibrahim berdialog pula dengan ayahnya dengan cara yang baik. Wa iz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Surah Al-An'am ayat 74. Dan ingatlah, Allah sering kali ulang berkata, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, patutkah ayah menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dan juga kaummu berada di dalam kesesatan yang nyata. Dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya setelah gagal berdakwah kepada bapaknya, Nabi Ibrahim tidak putus asa, tidak lemah semangat, bergerak pula untuk berdakwah kepada kaumnya. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ingat peristiwa ini. Wa Ibrahim iz qala liqaumihi i'budullah wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Ankabut ayat 16. Dan sebutlah, ingatlah peristiwa Nabi Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu membezakan yang baik dan dari yang buruk. Nabi Ibrahim AS adalah seorang yang tabah menghadapi ujian dan juga siksaan daripada kaumnya. Usahanya untuk mengajak manusia supaya mengasahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakannya menolak ajakan tersebut. Kita sebagai umat Islam diminta supaya meneladani Nabi Ibrahim dalam usaha menyampaikan dakwah. Karena ada hikmah
Kena ada kesabaran. Sebab kebijaksanaan dan kesabaran sangat penting dalam menyampaikan dakwah. Sebab bukanlah semua manusia ini mempunyai hati yang lembut, hati yang jinak, mudah menerima teguran dan nasihat. Kebanyakannya adalah keras hati, sukar menerima teguran. Maka atas dasar itulah kita sebagai pendakwah perlu kepada kesabaran dalam menyampaikan dakwah ini. Firman Allah Ta'ala, qala ata'buduna ma tunhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun qalu ibnu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim fa'aradu bihi kaida faja'alnahumul asfalin. Surah As-Saffat ayat 95 hingga 98. Bagi menjawab bantahan mereka, ia berkata, yakni Nabi Ibrahim berkata, patutkah kamu menyembah benda-benda yang kamu pahat? Padahal Allah yang ciptakan kamu dan benda-benda yang kamu buat itu. Dan setelah tidak dapat berhujah lagi, ketua-ketua mereka berkata, binalah untuk Ibrahim sebuah tempat untuk membakarnya. Kemudian campakkanlah dia ke dalam api yang menjulang-julang itu. Maka mereka dengan perbuatan membakar Nabi Ibrahim itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang terkebawah, yakni tidak berjaya untuk mencapai maksudnya. Nabi Ibrahim apabila berdakwah kepada ayahnya ditolak, lalu keluar berdakwah kepada orang kampungnya. Dan bila mereka berlaku satu peristiwa, orang-orang kampung ada pesta, mereka ajak Nabi Ibrahim untuk pergi. Nabi Ibrahim kata, aku tidak mahu pergi kerana aku sakit, sebagai dalihan. Apabila kaumnya tidak ada, Nabi Ibrahim telah mengambil kapak lalu dipecahkan berhala-berhala. Lalu tinggal seekor yang besar, diletakkan kapak itu pada berhala yang besar. Apabila kaumnya kembali, dilihatnya berhala-berhala mereka telah pecah. Lalu ditanya, siapa yang telah memecahkan berhala-berhala kita ni? Lalu seorang memberitahu, aku lihat seorang lelaki nama dia Ibrahim. Lalu dipanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, adakah kamu yang telah membinasakan Tuhan-Tuhan kami ini? Nabi Ibrahim kata, kenapa tanya aku? Tanyalah berhala yang besar itu, kerana kapak berada di tangannya. Lalu mereka berkata, hei Ibrahim, bagaimana kami nak tanya dia? Dia bergerak pun tak boleh. Lalu Nabi Ibrahim berkata, kalau dia tak bergerak, tak boleh bergerak, kenapa kamu pergi sembah dia? Orang kampung senyap. Mereka kalah hujah. Tapi perangai orang kafir, kalah hujah tak puas hati. Tak kalah hujah tidak menyerah. Mereka adukan perkara ini kepada raja mereka Namrud. Wahai Namrud, Ibrahim telah memukul, memecahkan tuhan-tuhan berhala-berhala kita. Namrud lagi jahat. Dia kata, akulah Tuhan. Hei Ibrahim, aku Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim AS kata, adakah kamu Tuhan? Tuhan aku yuhyi wa yumit. Hei Tuanku, Tuhan aku menghidup dan mematikan. Namrud dengan sombong mengatakan, ana uhyi wa umit. Hei Ibrahim, aku pun boleh menghidup dan mematikan. Lalu dibawa dua orang banduan, seorang dibunuh dan seorang lagi dibiarkan. Hei Ibrahim, yang aku bunuh itu aku telah mematikan dia. Yang aku biarkan itu aku telah menghidupkan dia. Nabi Ibrahim kata, oh, beginikah seorang raja yang berfikiran lagu tu? Okeylah, Nabi Ibrahim kata-kata, Inna Rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhan, wahai Tuhanku, sesungguhnya Tuhan patik boleh menaikkan matahari balik timur. Cuba Tuhanku naikkan balik barat. Bila mendengar hujah yang kedua, fabuhital ladzi kafar, tenganga-ngangalah kafir. Namrud tak mampu nak jawab, kelu lidah dia. Walaupun kelu, adakah Namrud nak beriman? Tak beriman juga. Lalu diarahkan orang rakyat dia, hei rakyat jelata, pergi cari kayu api. Dikeluarkan satu kali, kumpul kayu api. Maka setiap orang kampung bawa kayu api seorang selungguk-selungguk, sehingga dinyatakan oleh ulama, ada seorang makcik yang tua yang sakit. Dia kata, wallahi, kalaulah aku ni sembuh, Allah sembuhkan aku akan pergi cari kayu api juga untuk nak bakar Nabi Ibrahim AS. Subhanallah. Maka setelah dihimpunkan lalu dinyalakan api.
Bila dinyalakan api, maka api yang besar. Namrud kata, campurkan Ibrahim ke dalam api. Orang kampung dia, tuanku, bagaimana tak campur api ni kuat ni? Kata sirah menyatakan bahawa seminggu perjalanan sudah terasa bahang panasnya. Lalu dibuat sebuah menjanit, alat untuk melontar. Dibuat menjanit, lalu diletakkan Nabi Ibrahim di atas menjanit itu. Lalu mereka tarik dan bidas Nabi Ibrahim ke dalam api. Ketika itulah datangnya Jibril alaihissalam. Wahai Ibrahim, maukah kamu minta bantuan kepada aku? Nabi Ibrahim jawab, aku tak mau minta bantuan pada kamu. Maukah kamu minta bantuan pada Allah? Ya, kalau Allah aku nak minta bantuan. Lalu Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong kepadaku. Maka akhirnya Nabi Ibrahim dicampakkan ke api. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka inilah sidang Jumaat hari mati Allah SWT. Apabila kesungguhan, kegigihan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam dengan penuh sabar, maka apabila sabar, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah daripada kejahatan musuh yang cuba menyekat dakwahnya. Sidang Jumaat nikmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana kita menghadapi masyarakat yang pelbagai ini, nak mengajak mereka, tugas kita sebagai dai, man qala la ilaha illallah fahuwa dai. Siapa yang berkata la ilaha illallah, dia adalah pendakwah. Maka ajaklah mereka, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada mereka dengan hikmah dan contoh teladan yang terbaik. Dan kalau nak berdebat pun, debatlah dengan cara yang terbaik. Di samping kita bersabar dengan karenah mereka, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah membuka pintu hati seluruh rakyat Malaysia agar beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk dan patuh pada syariatnya, bertakwa pada Allah, kembali kepada kebaikan setelah ditimpa dengan musibah ni. Ingatlah ayat yang kita baca pagi tadi, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami timpakan azab yang kecil ini sebelum datangnya azab yang besar. Moga-moga kamu insaf kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita semua menjadi umat yang taat pada Allah, hamba yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa agar saudara-saudara kita di luar sana juga menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tunduk patuh, kembali taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga dengan ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah angkat musibah Covid daripada negara kita yang tercinta ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
Sidang Jumaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang terbaca dalam satu harian online, satu perangkaan yang dikeluarkan daripada tahun 2020 sehingga 2021, terdapat lebih kurang 1099 kes bunuh diri telah berlaku dalam negara kita. Satu perkara yang cukup sedih. Apa yang berlaku? Kenapa manusia sanggup bunuh diri? Sebagai jalan penyelesaian, kita kena ingat beriman, orang beriman, bahawa dunia ini kalau kita ada azab pun, inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Azab dunia ini adalah lebih ringan daripada azab akhirat. Dan kena ingat selepas mati ada alam barzakh, ada kebangkitan semula. Jangan menyangka bahawa kematian adalah penyelesaian. Tidak, mati bukanlah satu penyelesaian. Jika kamu mati dalam keadaan setengah bunuh diri, maka setengah ulama menyatakan bunuh diri akan menyebabkan seorang itu terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah. Bunuh diri, ada pernah ulama menyatakan adalah merupakan satu dosa besar. Orang yang bunuh diri, Nabi sebut, orang yang bunuh diri sekiranya dengan minum racun, di alam neraka dia akan minum racun itu berulang-ulang. Sekiranya dia mati dengan menikam diri, maka dia akan tikam mati, tikam mati, tikam mati. Itulah yang akan dihadapi oleh orang yang melakukan perbuatan bunuh diri. Sidang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah kita ada Allah. Allah ni bersifat Maha Rahman, Maha Penyayang. Bila kita kesempitan, mengadulah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pihak kerajaan telah mengadakan macam-macam bantuan yang disediakan untuk rakyat. Ada setengah pihak ambil peluang untuk nak mengangkat bendera. Sebenarnya apa hukum angkat bendera? Angkat bendera ni termasuk, kalau dalam Islam ni, mengangkat bendera kerana menandakan dia tu miskin. Lapar. Kalau duduk di tengah lautan, kita duduk tenggelam di lautan, bolehlah angkat bendera supaya pilot kapal terbang tu nampak kita. Ataupun kita duduk dalam hutan, kita sesat dalam hutan, kita nyalakan unggun api ataupun angkat bendera supaya bantuan sampai. Sedangkan dalam negara kita, bantuan terlalu banyak. Ada PKOB, ada adun-adun, ada MP-MP. Kita tak perlu angkat bendera. Kita hanya perlu angkat telefon, kita dial saja. InsyaAllah bantuan akan sampai. Kesimpulannya pada khutbah yang kedua ni, satu, yakinlah kita ada Allah. Sesungguhnya ujian yang Allah timpakan kepada ini sebagai tanda kasih kita pada Allah SWT. Janganlah ambil tindakan yang melanggar hukum syarak Allah SWT dan bertindaklah secara berhemah. Sekiranya kita ada masalah, adukanlah kepada siapa saja. Dan kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang jiran, berkewajipan kita perhatikanlah jiran kita. Tanya-tanya khabarlah jiran kita, kerana tidak beriman seorang itu sekiranya dia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jiran dia lapar. Tanggungjawab membantu orang susah bukanlah tanggungjawab kerajaan saja, tetapi semua orang Islam berkewajipan membantu. Jika semua orang Islam main peranan untuk membantu rakyat ni, maka insya-Allah kita akan dapat atasi masalah rakyat yang lapar. Kita akan dapat atasi masalah rakyat yang mengambil tindakan nekat bunuh diri ini. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهده دولي yang tak mulia Tunku Syarafuddin Badlishah ibn Sultan Salihuddin
وجميع الأسرة الملكية. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين والمبتدعة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقم. اللهم عافنا واصرف عنا من البلاء والوباء والغلاء والداء والفحشاء وتسلط الأعداء وسوء القضاء ما لا يصرفه أحد غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.